Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, pada hari ini kita dapat bersua di dalam rancangan Do It Family, tajuk yang membincangkan berkenaan dengan pengurusan keuangan keluarga menurut Islam. Dan topik pertama pada hari ini adalah berkaitan dengan konsep asas ekonomi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa pada keadaan sekarang ini dunia mengalami kegawatan ekonomi dan kemelesetan ekonomi yang melanda di negara kita, khususnya di Malaysia, sangatlah membimbangkan. Dan topik pada kali ini amatlah bertepatan dengan masanya kerana kita ingin mengetahui bagaimanakah dalam sistem keluarga kita ingin merancang pengurusan yang baik supaya kita dapat berbelanja dengan berhemah dan juga dapat berjimat di dalam keadaan yang sedikit sukar pada hari ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita menjemput seorang tokoh yang mana akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk konsep asas ekonomi pada topik yang pertama. Dan bersama saya pada hari ini adalah yang berbahagia penolong Profesor Dr. Nurliza Haslin binti Muslim, merupakan Dekan Center of Language, Education and Graduate Study dan merangkap Ketua Unit Quality dari Kuala Lumpur Metropolitan University College atau KLMUC. Dan beliau juga merupakan penasihat kepada Kelab Perkhidmatan Universiti KLMUC. Selamat datang Doktor kepada rancangan kita ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, beliau memiliki ijazah sarjana muda Statistik dan Ekonomi, sarjana di dalam pengurusan dan juga memiliki doktor falsafah di dalam bidang pendidikan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, rancangan ini merupakan anjuran Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim. Baiklah, ini bagi doktor. Dan untuk tanpa membuang masa lagi, saya ingin mempersilakan doktor untuk menjelaskan berkaitan dengan tajuk konsep asas ekonomi. Dipersilakan doktor. Terima kasih Farhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang topik hari ini, saya ingin bertanya kepada Farhan, bagaimanakah Farhan menguruskan keuangan keluarga? Mungkin saya kurang arif dengan perancangan ini. Mungkin doktor ada kaedah yang lebih baik. Okey. Pengurusan keuangan keluarga yang baik akan dapat menyeimbangkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Pengurusan yang baik juga akan dapat menghindarkan kita daripada beban keuangan, hutang dan pembaziran. Sebelum kita membincangkan bagaimana kita mengurus keuangan keluarga, saya ingin membawakan 3 konsep asas dalam ekonomi yang dapat menjadi asas kepada perancangan keuangan keluarga kita. Konsep yang pertama adalah konsep scarcity, iaitu konsep di mana kita mempunyai sumber yang terhad tetapi kita mempunyai kehendak yang tidak terbatas. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan konsep asas yang pertama ini. Okey Farhan. Dalam kata mudah, konsep ini menganjurkan kepada kita untuk membuat pilihan dengan sumber yang terhad dalam keluarga kita. Sumber ini termasuklah pendapatan keluarga. Yang kedua, harta kita dalam bentuk bangunan, rumah, tanah dan sebagainya, barangan atau alatan yang ada dalam rumah kita, termasuk juga barang kemas seperti emas yang kita miliki. Dan semua ini adalah menjadi sumber kepada keluarga kita. Kehendak pula bermaksud apa yang kita inginkan untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan kita. Dari perspektif Islam, kehendak ini adalah sebahagian daripada nafsu kita. Contoh, jika kita ada RM50, kita hendak berbelanja RM60. Maka dalam konsep asas ini, scarcity ini, kita harus menyesuaikan perbelanjaan kita dalam lingkungan RM50 tersebut. Okey Farhan, saya nak tanya, berapa agaknya pendapatan Farhan? Dalam lebih kurang lingkungan RM3,000. Cukup? InsyaAllah. Cukup sebab Farhan berbelanja di dalam lingkungan sumber yang ada di dalam tangan beliau.
Sebab itu dia cukup. Tapi andai kata kita melayan kehendak kita ataupun melayan nafsu kita, kita ingin berbelanja 4,000 berbanding dengan 3,000 yang kita dapat, maka kita akan mengalami kekurangan dalam perbelanjaan kita. Okey. Konsep yang kedua yang ingin saya utarakan adalah konsep kos lepas. Konsep ini bermaksud apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus melepaskan sesuatu yang lain. Oh, yang ini boleh doktor bagi contoh dalam tajuk ni. Contoh, kita ada RM15. Ya. Kehendak kita nak makan di restoran mewah yang nasi ayamnya berharga RM15. So kita kehendak tadi hendak makan nasi ayam di restoran yang mewah, ya, dan harganya RM15. Jadi kita bila kita nak makan di restoran mewah tadi, maka kita harus membelanjakan kesemua RM15 tadi untuk makan nasi sahaja. So kita pun tak dapat nak beli minuman seperti air sirap. Kalau kita bernasib baik, kita dapat minum air kosong. Kalau tak, kita tak dapat minum langsung. Berbanding dengan kalau kita berpuas hati dengan makan di restoran yang biasa, yang nasi ayamnya berharga RM7 dan air sirap RM1 satu gelas. So kita belanja RM8 untuk makan kita, selebihnya RM7 kita boleh pula beli untuk dibawa balik untuk isteri kita dengan harga RM7 tadi, maka RM15 tadi dapat memberi kepuasan, kekenyangan kepada kita dan juga memberi makan kepada isteri kita. So kalau kita melayan kehendak kita makan restoran mewah, maka makan itu sahaja yang kita dapat. Tetapi kalau kita melepaskan kehendak kita tadi dengan menggantikannya dengan makan juga, tetapi kita dapat lebih lagi. Jadi itu maksud kos lepas. So kita lepaskan sesuatu yang lain untuk mendapat beberapa perkara yang lain, atau kita melepaskan beberapa perkara untuk dapat satu perkara yang memenuhi kehendak kita. Okey. Konsep yang ketiga, Farhana, konsep trade off ataupun membuat pilihan. Ya. Jadi mengapa perlu kita mengetahui 3 konsep asas ekonomi ini dan kaitan dia dengan pengurusan kewangan keluarga menurut Islam? Okey, kerana konsep pertama scarcity tadi, kita harus membuat pilihan supaya kita mempunyai sumber yang mencukupi dan mendapat kehidupan yang baik di dunia. Dalam perspektif Islam, memenuhi keperluan di dunia dan memberi ruang untuk kita beribadat bagi memenuhi tuntutan akhirat adalah lebih baik. Konsep yang kedua pula, kita harus membuat pilihan lagi sama ada memilih sesuatu dengan sumber yang kita ada. Dan konsep yang ketiga, konsep trade off, kita sentiasa perlu membuat pilihan untuk memenuhi sama ada keperluan kita ataupun melayan kehendak kita. Dalam membuat pilihan itu, kita harus memilih perkara yang menjadi keutamaan dan keperluan kita. Oleh itu, kita harus melawan nafsu kita supaya sumber yang kita ada mencukupi untuk keperluan duniawi dan pada masa yang sama dapat mendorong kita untuk melakukan ibadat bekalan untuk akhirat. Ya. Jadi itu saja konsep 3 asas ya, konsep asas ekonomi yang 3 di atas adalah perlu sebagai asas ataupun sebagai basis kepada perancangan pengurusan keuangan keluarga dalam Islam. Dan pengetahuan dalam konsep asas ekonomi akan memudahkan urusan perancangan ekonomi keluarga kerana ilmu dalam apa jua bidang yang ingin kita ceburi adalah penting. Seperti mana firman Allah yang bermaksud, katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Maksud daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Ketiga-tiga konsep yang kita bincangkan sebentar tadi adalah berkait dengan konsep jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu juga adalah suatu yang dituntut dalam agama. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, orang yang berjihad adalah orang yang melawan nafsunya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berkata, antara tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah dia mengutamakan perkara yang disukai Allah daripada kehendak nafsu serta pribadi, sama ada dalam aspek zahir ataupun batin. Konsep ekonomi itu juga mengajar kita tentang erti bersabar dalam mencapai kehendak kita. Dalam surah Al-Insyirah yang bermaksud, maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Begitulah tajuk konsep asas ekonomi yang membincangkan berkenaan dengan 3 aspek yang telah pun dijelaskan oleh yang bahagia doktor itu sementara tadi. Dan saya tertarik dengan apa yang doktor sebutkan di akhir kepada penjelasan yang telah diberikan berkaitan dengan nafsu, di mana kita semuanya memang kita ada nafsu ni doktor. Cuma macam mana kita nak mengawal nafsu tu menjadi satu masalah kepada kita. Kadang-kadang ialah doktor, bila tengok barang, tengok itu, tengok ini, nafsu kita nak beli semua doktor. Tapi disebabkan kita ni ada agama Islam mengajar kita supaya kita menundukkan nafsu dengan mengawal nafsu, maka perkara-perkara yang tak perlu seperti jam tangan mahal, kereta mewah yang disebut tadi, lepas tu kita nak beg tangan yang berjenama kan, tapi adakah itu memenuhi kita untuk mendapatkan kepuasan diri kita, ataupun dia menjadikan kita lebih menderita pada akhirnya gitu? Soalan yang baik, Farhan. Bagaimana kita menyeimbangi kehendak dan keperluan kita dengan sumber yang kita ada? Yang pertamanya, segala apa yang ingin kita lakukan mesti berbalik kepada Al-Quran dan hadis. Bila kita menyebut tentang kehendak, sealim mana pun manusia itu, mereka mempunyai kehendak yang diilhamkan daripada nafsu kita sendiri. Oleh sebab itu, sebagai seorang manusia, kita harus menggunakan akal kita terdahulu daripada emosi kita. Sebab nafsu ini berkait rapat dengan kehendak emosi, rasa, bisikan syaitan untuk menandingi manusia yang lain, kawan-kawan kita yang lain. Tetapi dengan menggunakan akal fikiran yang rasional, yang menjadikan agama Islam sebagai fikrah kehidupan kita, sebagai ad-din, iaitu sebagai cara hidup kita, maka kita dapat mengawal nafsu ini daripada terus menguasai diri kita. Contohnya, gaji saya 5,000, saya takkan pernah mampu untuk memiliki sebuah beg tangan yang berharga 3,000. So, saya kena berbalik kepada fungsi beg tangan tu tadi. Apa fungsi beg tangan? Untuk kita simpan duit, simpan barangan berharga dan sebagainya. Oleh itu, dengan merasionalkan pembelian beg tangan itu bersesuaian dengan fungsinya, maka dengan sumber yang saya ada, cukuplah saya beli beg tangan yang berharga RM100 supaya saya dapat menggunakan beg tangan itu mengikut fungsinya dan mendapat keredaan Allah, sebab saya kurang membazir, saya tak ikut nafsu saya, dan saya mendahulukan keperluan yang lain yang lebih perlu dalam kehidupan saya. InsyaAllah dalam episod yang akan datang, siri yang akan datang, kita akan membincangkan tentang kepuasan, keperluan dan kehendak kita. Sekian dulu, saya akhiri perkongsian ini dengan kata-kata yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diilhamkan kepada saya, dan segala yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sebagai insan yang kerdil di sisi Allah. Betul. Jadi kesimpulannya, berbelanjalah mengikut kepada kemampuan kita. Ya, betul. Tak salah doktor ya, kalau katakan dia nak beli beg tangan yang berjenama mewah, tak salah. Tak salah kalau you ada
Kalau tak salah, kalau kita ada pendapatan yang cukup, yang sudah melebihi keperluan asas, sebab kita akan bincangkan apa dia keperluan asas dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang bagi golongan yang elit ataupun orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi, mereka mampu nak membeli itu, dan mereka memang boleh disebabkan ada pendapatan yang banyak dan gaji yang agak besar. Jadi orang yang macam kita dan macam golongan yang sederhana ke bawah ni mengalami kesukaran untuk memperoleh benda-benda macam itu. Seperti doktor kata, memang benar kita kena mengawal nafsu dan juga kena maintainkan nafsu kita agar tidak berbelanja dengan sembrono, doktor, ya. Baik, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada bagi doktor kerana sudi bersama kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan ada episod yang seterusnya selepas ini. Dan sebelum saya menutup kepada sesi perkongsian kita pada hari ini, jadi elok saya untuk berkongsi dengan anda. Saya fikir anda pun dah mengetahui berkenaan dengan doa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah berdoa agar umat Islam selalu membacakan doa ini, iaitu yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika min ajli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah, aku berlindung daripada sifat lemah dan malas, aku berlindung padamu daripada sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu dari cengkaman hutang dan penindasan orang. Jadi insya-Allah dengan mengamalkan doa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini, maka dapatlah kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik, dan juga kita daripada untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, doktor. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita punya sesi perkongsian berakhir di sini pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi yang seterusnya. InsyaAllah berjumpa lagi kita di masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.